السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 72 baris 9 daripada bawah. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia, pangkat yang kedua bahawa liar hatinya daripada dunia dan tiada cenderung ia kepadanya, kerana mengetahui akan bahawasanya tiada biasa tiada bisa menghimpun akan dunia dan akhirat. Noktah. Jadi sambung perbahasan musannif berkaitan dengan zuhud. Iaitu dia kata dulu zuhud ialah meninggalkan kesenangan dunia. Iaitu kesenangan dunia yang berbentuk haruslah. Kalau meninggalkan kesenangan dunia yang berbentuk haram, itu wajib. Contohnya kesenangan dunia yang bersyahwat yang haramnya, contoh zina, curi dan sebagainya, itu pun kesenangan juga untuk dia. Tapi hak jenis haram, tu wajib zuhud situlah. Hak yang zuhud di sininya ialah meninggalkan kesenangan dunia yang harus. Tidak mengambil berlebih-lebihan, dan akan terhasilnya sifat qanaah, mencukupi apa yang ada. Tu zuhud yang dimaksudkan di sini. Maka dulu dia sebut bahawasanya zuhud ni ada beberapa pangkat. Pangkat pertamanya ialah dia tu hati dia cenderung kepada kesenangan dunia, tapi dia tolak dengan hati dia. Jadi kita kata musannif kita ni, kalau begitu itu bukan lagi zuhud tu, tapi tu ke arah zuhud. Itu bukan lagi zuhud, kerana zuhud ni memang hati dia tidak akan cenderung kepada dunia sama sekali. Tapi kalau hati dia itu cenderung kepada dunia, kemudian dia tahan diri dia daripada cenderung kepada dunia, tu permulaan zuhud. Peringkat awal nak ke zuhud, bukan zuhud lagi. Baru mari peringkat yang kedua. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana? Pangkat yang kedua bahawa tetapi ambil situ tetapi permulaan bagi zuhud ialah pangkat yang kedua. Mana pangkat yang kedua? Bahawa liar hatinya, hati seorang. Liar hati ni maknanya, kalau liar dia ni asalnya lari, mana orang tak dekat dengan dia, liar tu. Contoh dalam bab Rasul dan Nabi. Rasul dan Nabi tidak boleh berpenyakit dengan penyakit yang menyebabkan liar manusia untuk pergi ke dia. Maksud dia, tidak boleh dia berpenyakit dengan penyakit yang orang lari daripada dia. Tu liar maksud. Liar ni tak selesa lah. Tak selesa, tak bersekali, tak berkumpul sekali. Tu liar.
Bukan liar ni binatang liar tu, bukan. Jadi liar hatinya hati seorang daripada dunia. Makna hati dia itu memang tak ada sama sekali nak ke dunia. Walaupun di tangan dia, di zahir zahir badan dia, tangan dia ada harta sekalipun, tapi hati dia tak bergantung kepada harta. Sekira-kiranya Allah Ta'ala kalau nak ambil belaka, dia tak kisah. Situlah. Sebab apa? Sebab dia hati dia tidak ada keduniaan. Mana dia tidak ada kesukaan terhadap dunia pun. Cuma yang sekarang ada ni, itu kurniaan Allah Ta'ala. Dia ambil lah, dia terima, takkan buang pula. Allah Ta'ala beri dia harta lebih, ambil lah. Tak ada masalah. Harta lebih lajak sangat, tak ada masalah. Sahabat Nabi SAW pun banyak yang kaya, tapi dia menjadikan kekayaan itu ke arah ibadat. Sayyiduna Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, dia seorang peniaga ataupun dipanggil businessman. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dengan sebab sibuk dia tu dengan berniaga, tidak menjadikan sebab dia tu jauh dengan Allah Ta'ala. Buktinya dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, cerita berkaitan dengan beliau pernah tertinggal takbiratul ihram bersama Nabi SAW sembahyang subuh. Sebab apa tertinggal? Sebab barang sampai awal sebelum subuh daripada Mesir. Jadi dia huruf-huruf tu, ada beberapa unta, beberapa bekalan mari sampai, sehingga kan dia terlewat sikit ke sembahyang subuh berjemaah. Tapi terlewat tu maknanya sempat lagi berjemaah, cuma tak dapat takbiratul ihram bersama Nabi. Dia panggil takbiratul ula. Takbiratul ula ni khilaf ulama lah. Khilaf ulama kepada tiga pandangan. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah sebut dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, dia sebut pandangan pertama, kata takbiratul ihram bersama tu imam ni ialah tu imam takbir, dia takbir lalu. Tu pandangan mu'tamad. Tu imam Allahu Akbar, dia pun dah siap diri, dia pun takbir lalu Allahu Akbar, tanpa lengah sikit pun. Pandangan kedua mengatakan bahawasanya takbiratul ihram bersama tu imam itu tak mesti dia tu lepas takbir dia pun takbir juga, tak. Bahkan kalau lewat sikit pun tak apa. Tu imam habis baca Fatihah ke, dia pun takbir Allahu Akbar. Boleh juga takbiratul ihram bersama tu imam. Pandangan ketiga kata, tak, selagi mana imam itu tak rokok, dapatlah takbiratul ihram bersama tu imam rakaat pertama tu. Pada muktamad nombor 1, tu imam Allahu Akbar, kita pun tak sibuk apa benda, kita pun takbir Allahu Akbar. Tu habis. Kemudian kata musannif, jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia terlepas takbiratul ula bersama tu imam, tapi masih sembahyang subuh berjemaah. Lepas dia terlepas tu, dia lepas salam, lepas habis sembahyang, dia jumpa Nabi SAW. Dia pun kabur kata, aku ni terlepas takbiratul ihram bersama kamu, wahai Rasulullah. Macam mana aku nak ganti pahala tu? Jadi Sayyidina Abdul Rahman, jadi Nabi SAW kata, kamu tak boleh ganti dengan apa-apa pun, walaupun dunia dan seisi dia. Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu memberikan penawaran, kalau aku sedekah semua dagangan aku yang aku sampai tadi pagi itu, adakah dapat menyamai pahala dia dengan takbiratul ihram bersama tu imam? Nabi SAW jawab, tidak boleh. Besar lagi takbiratul ihram bersama tu imam, pahala dia tu, walaupun dah bersedekah semua dagangan kepada orang sekalipun, tak sama pahala dia dengan takbiratul ihram bersama tu imam. Batu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang 40 hari 40 hari itu dapat takbiratul ihram bersama tu imam, dia terlepas daripada dua benda. Pertamanya sifat munafik, yang keduanya ialah terlepas daripada api neraka. Hadis tu ma'ruf dalam kitab-kitab Fadailul A'mal yang orang tabligh baca tu. Situ ada hadis tu. Lepas tu orang tabligh dia tu kadang-kadang keluar 40 hari sebab nak fadilat tu. Dengan dia duduk masjid surau tu, dia hanya boleh dapat takbiratul ihram bersama tu imam tu bila dia keluar lah tabligh 40 hari tu. Kalau nak tunggu di rumah belum tentu dapat, kadang-kadang terlambat habis. Kalau terlambat kira nombor 1 semula. Nak kata 40 hari tu.
39 hari dah istiqamah lah. Berapa hari ke-40? Hari ke-40 terlewat. Habis. Start semula satu. Tu asal usul kenapa orang tabligh keluar 40 hari. Tu kalau 40 hari lah. Antaranya satu fadilat semayang takbiratul ihram bersama tu imam. Tu ya. Lepas tu yang lain-lain tu pergi rumah orang-orang ajak Jumaat apa semua tu, tu lain cerita lah pula. Ini ibadat dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dia kata, dan tiada cenderung ia seorang kepada dunia. Adalah hati dia tu tak bergantung pada dunia dan tak cenderung pula pada dunia. Ni pangkat kedua. Kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa menghimpun. Tiada bisa ni tiada boleh. Bukan bisa ular tu bukan. Ni bahasa Indonesia. Tidak bisa menghimpun. Tidak bisa ni tidak boleh menghimpun akan dunia dan akhirat. Jadi dunia dengan akhirat tak boleh himpun hati. Lepas tu kalau semayang, kita takbir Allahu Akbar. Niat kita ikhlas 50%, dunia 50%. Khilaf ulama tu dapat pahala ke tak? Tu. Dia semayang lillahi ta'ala 50%, akhirat lah. Dalam masa yang sama 50% lagi kerana dunia, kerana nak puji ke apa ke. Jadi khilaf ulama, dia ni dapat pahala ke tidak? Khilaf. Tu 50-50 ni khilaf ulama. Ataupun lebih dunia, 70% dunia, 30% akhirat. Tu pun khilaf juga. Ada yang kata dapat, ada yang kata tak dapat terus pahala. Sebab ada dunia lebih daripada akhirat. Jadi sini dia kata tidak boleh himpun antara dunia dan akhirat. Betul lah. Dalam bab ibadat tak boleh himpun dunia akhirat. Dia kena akhirat saja. Kalau bab dunia pun bersangkutan dengan akhirat, apatah lagi akhirat, lagilah akhirat. Kalau bab dunia contoh jual beli, dia bersangkutan dengan akhirat bila? Dengan kita berjual beli dengan cara betul. Kalau tak betul, esok kena tuntut di akhirat. Pernikahan suami isteri, itu ada hak dan masing-masing ada hak. Akhirat dia mana? Akhirat dia ialah kalau sehari siapa-siapa yang tidak berikan hak dia, nanti boleh ditutup di akhirat. Tu. Bab ibadat memang confirm akhirat dah. Tak ada kaitan dengan manusia. Bab ibadat ni berkaitan dengan Allah Ta'ala ya. Betul dalam kitab fiqh dia dahulukan ibadat kerana dia berkaitan Allah dulu. Nak kata hak Allah dengan hak manusia, hak Allah lebih diutamakan. Hak manusia, muamalat, munakahat, jinayat. 3 tu. Jual beli, nikah kahwin, jinayat tu lah. Tu berkaitan dengan manusia. 3 tu berkaitan dengan manusia. 1 tu berkaitan dengan Tuhan. Ibadat tu. Itu lebih diutamakan berbanding dengan hak manusia. Tu. Dan betul. Dan akhirat maka murah hatinya seorang dengan meninggalkan dunia itu. Murah hati mana mudah. Bila dia faham kata akhirat dengan dunia tak boleh campurlah hati. Dan di dunia dan hati dia tidak terikat langsung, tak cenderung langsung pada dunia, maka mudahlah dia tu nak meninggalkan dunia. Kerana mengetahui ia seorang tadi akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sebab itu pahala tidak boleh dibalas di dunia. Sebab pahala tu terlalu besar. Besar tu kalau Allah Ta'ala makbulkan selalu atas dunia ni, takut tak cukup ya kita punya rumah letak mana pahala ni. Sebab banyaknya pahala tu hanya boleh diberikan pahala tersebut di akhirat saja. Contoh semayang, contoh menguruskan jenazah. Nabi SAW, hadis ini disebut dalam kitab Bulughul Maram. Siapa-siapa yang semayang jenazah, maka dia dapat pahala 1 qirat. Siapa-siapa yang pergi bawa dia iring jenazah sampai kubur tu, dapat pahala 1 qirat lagi. Orang tanya, sahabat tanya, 1 qirat tu apa? 1 qirat itu menyamai 1 bukit Uhud. Okey, andai katalah kalau kita kata bukit Uhud, 1 bukit Uhud tu emas belaka contohlah. Kalau kita semayang jenazah ni dapat emas 1 bukit Uhud contoh. Agak-agak letak mana rumah kita? Boleh letak rumah kita penuh dengan emas aja. Kat mana-mana ada semayang jenazah kita pergi lalu. Memang rompuk, memang confirm ramai tak payah dah bagi tahu buat pengumuman, tak payah. Bahkan tercari-cari pula mana ada semayang jenazah. Tu. Tapi bila semayang jenazah sekarang ni, bila orang buat pengumuman tak mari buat apa, sebab dia tak nampak 1 qirat tu. Tu. Pahala tu dia tak nampak besar mana.
Kalau manusia dizahirkan nampak pahala tu, confirm dia nak buat pahala, tak mau buat dosa. Tu. Jadi satu kira, satu bukit Uhud, dua kira, dua bukit Uhud. Kalau dua bukit Uhud yang dua bukit Uhud emas tu ada di rumah kita, tak cukup rumah kita. Kena buat besar lagi. Jadi pahala tu tidak boleh dan tidak layak untuk diberikan di dunia, hanya layak diberikan di akhirat. Lepas tu dapat di akhirat ya. Orang miskin yang orang ahli syurga yang paling miskin ialah tanah syurga dia sebesar satu dunia ni. Tu paling miskin. Satu dunia ni lah. Satu dunia ni dia seorang. Hak paling miskin tu. Hak paling miskin 70 bidadari. Tanah satu dunia. Mana kita pergi Sepanyol ke, pergi Eropah, hak tu semua kita punya. Ibarat itu. Hak tu paling miskin. Kalau hak paling kaya tak tahu. Tu paling miskin dalam syurga. Tu. Jadi kalau kita dapat harta satu dunia ni, dah orang lain nak letak mana? Ni semua tanah aku lah kau. Kat Sepanyol tanah aku, kat Nigeria tanah aku lah kau. Dah. Manusia ni ada banyak. Takkan satu planet lah. Seorang satu planet. Sudah. Nak pergi sembahyang Jumaat kena naik angkasawan tu. Sebab apa nak pergi sembahyang Zuhur? Nak jumpa semua orang. Habis lagi tu. Jadi tak layak untuk dibalas di dunia. Tu Kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1 sekali, RM1 noktah. Seperti yang kata mereka ni tahu akhirat lebih baik daripada dunia ni, menyebabkan mereka ni murah hati dengan mana mudah untuk meninggalkan keduniaan, seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah itu dengan RM1. RM1 je. Jadi Syekh Qadir Mandili ni dia guna mata wang Malaysia. Sebab dia ngaji di Kedah. Di Pak Cuhing Gajah Mati. Di Gajah Mati Kedah tu. Di Pondok Gajah Mati. Dia mengaji di Kedah. Selama beberapa tahun sebelum dia pergi mengaji di Mekah. Dia mengaji di Kedah tu pun dah aling dah. Lepas tu pergi Mekah lagi tambah aling, jadi tok guru dah sana. Ada guru dia Pak Cuhing Gajah Mati. Sebelum dia pergi Mekah tu, dia mimpi air sungai di tempat dia tu kering. Pas bangun tidur dia tafsir mimpi tu, kata ini tanda Syekh Qadir Mandili dah ambil ilmu aku habis dah. Tu. Air sungai tu ibarat ilmu dia, dan kering tu sebab apa? Sebab dia ambil belakang dari ilmu aku bagi dah. Tinggal pergi sana ngaji lagi je. Lagi aling lah kawan tu. Pergi sana ngaji pula dengan abang dia. Pengarang kitab Baqarah Al-Amani pada MKOH. Lepas tu dalam kitab ni tak ada kitab ni rasanya. Kita anak kunci syurga ke, mana-mana kitab Syekh Qadir lah. Bila sebut muhaqqiq kena kepada Pak Cuhing Gajah Mati. Bila sebut mudaqqiq kena pada abang dia pada MKOH. Muhaqqiq ni makna dia buat satu kenyataan itu atas dasar dalil. Tu muhaqqiq. Kalau mudaqqiq ni dah lah ada dalil, dia bagi dalil lagi atas dalil. Tu lagi detail lah, lagi halus. Mudaqqiq lebih halus daripada muhaqqiq. Tarah ilmu dia. Nak sampai muhaqqiq pun payah dah, mudaqqiq lagi payah lah. Mana muhaqqiq ni dia setiap statement kenyataan dia ada dalil belaka. Dan kalau mudaqqiq setiap dalil yang dikemukakan ada dalil lain pula. Tu lagi detail. Tu habis. Sekalipun kasih ia seorang akan wang yang RM1 itu. Dia beli permata dengan harga RM1. RM1 tu walaupun dia kasih tapi dia relax bagi. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kasih pada dunia di dalam hati dia. Dan itu zuhud yang lebih rendah. Yang kedua ni zuhud yang paling rendah. Apa dia tadi? Iaitu hati dia memang tak mbuh ke dunia dan tak cenderung ke dunia. Tu zuhud yang paling rendah. Allah. Zuhud yang paling rendah payah dah. Kalau dapat hak yang ke arah zuhud pun okey dah. Nak kata zuhud ni payah. Zuhud ni orang buat benda wajib, orang buat benda sunat, tinggal hak makruh,
tinggal yang haram, tinggal yang syubhat, ambil sebahagian yang harus. Tu zuhud. Zuhud lebih tinggi pada warak lah. Warak ni sekadar buat hak wajib, buat hak sunat, tinggal makruh haram, tinggal syubhat, selesai. Tu warak. Tu. Jadi warak ni dia ni bukan hukum Islam Warak ni sendiri-sendiri. Atas dasar diri sendiri. Inisiatif sendiri. Macam kita cerita dah minggu lepas. Tok-tok ataupun ulama-ulama yang warak ni, dia ni asalnya okey je, dia suruh fiqh tak ada masalah dah, tapi dia nak begitu. Contohnya kita bagi contoh satu lagi, Tuan Guru Haji Rifai hafizahullah taala, yang meninggal minggu tahun lepas tu. Dia terkenal Tok Guru tasawuf. Dia anak murid pada Tuan Guru Umar Zuhdi, rahimahullahu ta'ala. Jadi sekarang ni lepas kuliah dia teringin nak makan buah. Teringin nak makan apa? Makan buah temikai. Ni anak murid dia cerita lah. Lepas teringin makan temikai kok, dia pergi cari lah, anak murid pergi cari. Pergi sekali dengan dia, pergi cari. Tapi dia kata pergi cari tu pergi beli kat orang Islam sudah. Jangan beli kat orang kafir. Tu. Beli temikai tu kat orang Islam, bukan kat orang kafir. Kalau isu hukum boleh tak salah beli orang kafir. Bukannya sembelih daging apa, beli buah pun. Buah tu tak ada pun halal haram, tak ada buah tu, tak ada kena sembelih buah tak ada. Tu. Nak kena halal mestilah kena sembelih buah, tak ada sembelih buah, sembelih binatang je. Tapi demikian dia suruh beli kat orang Islam. Apa? Sebab orang tasawuf ni dia tak makan orang, dia tak akan beli dan tak akan makan daripada orang-orang yang fasik dan kafir. Tu. Nak jaga sumber makanan dia. Tu warak dari sudut nak jaga sumber makanan dia. Kita kalau buat gitu payah sini tak apalah, tak ada banyak sangat orang kafir. Kat utara banyak tu. Payah tu. Durian Cina belakang juga. Jarang Melayu juga kalau kat sana lah. Tak Penang boleh pulau Cina lah koi. Melayu tu pun mujur lah. Tu pun durian lebih kurang, Cina lagi bagus durian besar-besar. Habis cerita gitu. Sini tak apa Melayu lah kedah. Tu payah. Tu dia panggil jaga dari sudut sumber makanan, ambil mana, dari start duit mana, ambil beli pada siapa, makanan jenis apa, dia ambil kira belakang. Ada juga waraknya ialah dia tu kalau makan ayam tak beli di kedai, beli sembelih sendiri, belah sendiri, sembelih sendiri, tak makan di kedai, tak makan di kedai, tak beli di kedai ayam tu. Walaupun ada celah dari sudut fiqh tak ada masalah, belilah. Tapi dari sudut waraknya dia kata takutnya sembelih dia tak kena situ, maka dia sembelih sendiri senang, tak ada dah syubhat tu. Tak waswas tu bukan waswas tu. Tu memelihara diri sekadar diri sendiri. Tapi tak boleh gini. Tuan-tuan, janganlah beli di kedai ayam tuan-tuan. Habis kita tu tak boleh. Dia tak boleh buat pengumuman gitu. Ada orang mengajar gitu, tak betul lah. Tuan-tuan beli kat kedai yang cak halal tu, yakin lah dia buat gitu. Habis kita terabur orang. Tak boleh tu. Itu bukan hukum. Hukumnya sah, tak salah. Sebab kita tengok Zohir ada cak halal, orang jual orang Islam. Okey tu, lesah beli lah. Cuma sebahagian orang ada yang begitu. Kalau ada yang begitu tak boleh marah dia. Dia punya masa, dia punya ihtiyat dia terhadap agama dia begitu-gitulah. Warak dia buat kan. Tu. Habis. Kemudian kata Musallih rahimahullahu ta'ala, dan pangkat yang ketiga bahawa tiada cenderung hati seorang kepada dunia, dan tiada liar daripada dunia. Bahkan ada dunia dan tiada dunia. Bersamaan keduanya ada dengan tiada tu pada sisinya seorang. Pertama, dia tak cenderung hati kepada dunia. Okey. Keduanya tak liar daripada dunia. Tak liar ni makna tak lari. Tadi lari yang nombor 2. Yang nombor 2 tadi tak cenderung pada dunia. Lagi pula lari pada dunia. Mana dia memang lari lah. Memang orang panggil tak ada kait dia kalau boleh nak mengelakkan diri daripada dunia. Gitu. Dan dia liar hati, dan dia ni memang hati dia tidak ada dunia. Tu nombor 2.
Tu permulaan zuhud tu. Tu zuhud yang paling rendah. Zuhud yang tingginya dia tak lari pada dunia, dia hadap dunia, tapi dunia ni ada ke tak ada sama bagi dia. Tu. Sebab apa nombor 3 lagi hebat? Sebab apa? Sebab dunia ni ada depan mata pun dia berasa tak ada apa. Tadi tu dia nak elokkan diri pada dunia. Dia tak berhadapan dengan dunia. Dia nak elok, memang nak elok diri pada dunia, dan hati dia memang tidak ada dunia. Tu nombor 2. Nombor 3 ni, dia ni memang tak ada kecenderungan kepada dunia, dan dia ni tidaklah sampai tahap lari daripada dunia. Dia hadap dunia, tapi dia kira ada ke tak ada sama je. Tu. Emas tu macam batu je. Gitu lah lebih kurang. Emas tu kalau duduk depan dia tu, tak ada apa, macam batu. Tak ada teringin nak ambil kalau bukan hak dia. Gitu. Kalau dapat tu ambil lah. Kalau dapat tu ambil lah, orang bagi je. Tapi nak teringin nak emas tu tak ada. Gitu. Dan emas tu ada di depan mata, dan dia rasa emas ke batu sama je. Tahap tu nombor 3 tu. Tinggi sikit. Tu. Dan adalah harta benda pada sisinya seperti air. Payah belakang ni. Seperti air ni sebab apa ni? Sebab kalau nak beri ke orang senang. Air kita pakai banyak. Air pakai banyak kita. Untuk minum, untuk mandi, untuk wuduk, basuh berak kecil. Banyak kita beri, banyak kita pakai tu. Jadi kalau harta dia macam air, senang nak beri ke orang. Mudah, murah hati. Tak apa, ambil. Nabi SAW pemurah dah, tapi bulan Ramadan lagi pemurah. Ibarat angin yang kencang. Ulama ataupun sahabat dia mengumpamakan pemurah yang Nabi ketika Nabi bulan puasa tu seperti angin yang kencang. Mana apa yang Nabi ada beri belaka. Ada beri. Tak ada kedekut langsung. Kalau kita habis hak tak pakai lah itu kita. Sedekah hak tak pakai dah. Sedekah yang second hand. Yang afdalnya sedekah hak baru. Sedekah yang paling kita suka benda tu. Tu baru afdal. Tu. Orang mari jumpa Nabi SAW. Aku teringin nak jubah kamu wahai Rasulullah. Jubah dia, teringin. Sebab ambil berkat je. Ringin tu bukan nak pakai sangat pun. Ambil berkat Nabi pun balik rumah, suruh dia ikut. Dia tanggal jubah dia beri ke dia. Habis itu je. Kalau kita mahal ni, beli kat ni Mekah ni. Contoh ni. Jangan makan minta lagi. Habis kita nak pakai jubah ni. Nampak cantik. Boleh beri je. Kalau kita ada sifat murah itu, hebat lah. Tu hebat betul kita tu. Lepas tu ni berkait dengan hati. Berkait dengan hati. Lepas tu ni bukan hukum pekah ni. Bukan kata tak beri sedekah ni haram. Tak ada. Sedekah yang wajib yang haram tak beri tu zakat je. Yang tabung masjid, tabung surah, tu sunat. Itu bukan wajib. Tapi atas hati kita, kalau kita pemurah, beri banyak. Pemurah sikit, beri sikit. Pemurah lajak banyak dia bagi. Gitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu selalu berlumba-lumba dalam beribadat dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sangat-sangat menunggu bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pengumuman infak harta fi sabilillah. Tu. Jadi bila Rasulullah SAW buat pengumuman, Sayyidina Umar pun dia pun rasa aku nak beri banyak betul ni supaya Abu Bakar As-Siddiq kalah. Tu. Ni fastabiqul khairat ni. Berlumba-lumbalah kalian dalam kebaikan. Jadi dia beri berapa? Dia beri separuh harta dia. Sayyidina Umar Al-Khattab beri separuh harta. Separuh harta bukan separuh harta dalam duit. Separuh harta sungguh lah. Tak tahu berapa banyak tu. Bila dia tengok Sayyidina Abu Bakar nak pergi sedekah, dia tanya, dia sedekah berapa? Dia sedekah seluruhnya. Sudah, kalah pula. Dia ingat dia paling banyak dah. Abu Bakar banyak lagi. Lepas tu dia tanya, dah kamu sedekah semua ni, tinggal apa kamu ni? Aku ni tinggal Allah dan Rasul ya. Dia tu Abu Bakar As-Siddiq yang Nabi SAW kata kalau ditimbang imannya sejak zaman Nabi Adam sampai akhirat, nak banding dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, dia lagi berat. Lepas tu dia sahabat yang paling afdal kali. Sahabat yang paling afdal tanpa khilaf. Wajib kita iktiraf dia tu sahabat yang paling afdal. Tu. Selepas dia baru Sayyidina Umar. Tu.
Tu kepemurahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata dia, dan perbendaharaan Allah taala seperti laut. Perbendaharaan ni apa yang Allah Ta'ala simpan untuk dia nanti di akhirat tu macam laut. Kalau harta tu macam air sikit pada laut. Jadi apa yang Allah Ta'ala beri ni sikit je. Kalau aku ni gaji 50,000 sehari pun sikit je ni. Perbendaharaan Allah yang Allah simpan pada hamba-Nya pada di syurga nanti tu lagi banyak seperti laut. Tu. Begitu juga laut kalau orang umpamakan dengan ilmu. Allah Ta'ala tengok dia ni aling sungguh. Aling tara dia pun ibarat setitik daripada air selaut. Celup pergi kat laut, celup jari, angkat balik. Yang titik tu, itulah ilmu manusia. Ilmu Allah Ta'ala tu satu laut. Allah Ta'ala beri sikit sangat. Tu pun berasa aling tau. Ada banyak benda yang kita tak tahu lagi. Banyak benda Allah Ta'ala beri sikit saja ilmu, kita dah sombong habis kita. Tu Kemudian maka tiada berpaling hati seorang kepada dunia tadi kerana gemar atau kerana riya. Dengan sebab benci harta pun tidak, dengan sebab suka harta pun tidak. Tapi dia tidak berpaling hati dia kepada dunia. Dia tidak berpaling hati daripada dunia bukan sebab suka tak, bukan sebab benci tak. Suka pun tidak, benci ke dunia pun tidak. Dia tengah-tengah. Dia tak suka sangat pada dunia dan taklah sampai benci kepada dunia. Tapi kalau ada, dia tu nampak sama saja. Ada dengan tiada serupa. Tu pangkat zuhud yang ketiga. Dan bermula ini zuhud ketiga ni yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi kalau kita ni tak mampu nak sampai tahap ketiga ni, habis-habis tahib pun yang permulaan untuk ke zuhud pun jadi dah. Iaitu kita ada dah dalam hati dunia ni tapi kita tolak. Jadi dah tu. Ke arah zuhud tu jadi dah. Slow-slow lah. Nak boleh sampai ketiga ni payah belakang ni. Kerana sebab apa? Sebab kerana yang benci akan sesuatu berbimbang ia seorang dengan dia dengan sesuatu. Berbimbang ni bersibuk-sibuk lah. Ni bahasa lama. Berbimbang ni bukan takut kan. Saya bimbang lah ada apa-apa. Tu bimbang lain. Ni bimbang bersibuk. Sekarang ni yang kedua. Yang kedua tadi kan dia benci dengan dunia. Dia tak ambuh. Dan hati dia memang tidak ada dunia. Jadi benci kepada dia tu, benci kepada dunia tu, maknanya kita kita benci kepada dunia adalah hati kita tu, makna hati kita sedang bersibuk dengan kebencian terhadap dunia. Sibuk dengan benda tu. Batu tiga lebih tinggi. Tiga ni tak sibuk mana-mana. Benci dunia tidak. Suka dunia tidak. Tak ada apa. Neutral dia. Tu. Yang kedua, dia benci kepada dunia dan dia tak ada dalam hati dia dunia. Tu nombor dua. Mana hati dia sedang bersibuk-sibuk untuk benci dunia. Tu. Tapi hak nombor tiga, benci tidak, suka tidak. Neutral saja. Mari dunia depan dia, ada pun sama, tak ada pun sama. Gitu. Tu yang tiga tu lebih tinggi. Tu semacam yang kata benci tu, bersibuk-sibuk benci tu semacam dengan yang kasih akan dunia. Macam orang kasih dunia, orang suka dunia. Aku suka. Mana hati dia sentiasa sibuk dengan suka dunia. Maka begitu jugalah benci dunia, hati dia sentiasa sibuk dengan benci dunia, tak sibuk dengan Allah Ta'ala, maka pangkat zuhud dia tu rendah sikit daripada hak tiga. Hak ketiga tu suka tidak, benci tidak. Tu. Suka dunia tidak, benci dunia sangat pun tidak. Tengah-tengah, neutral. Bila ada dunia, sama. Ada ke tak ada, sama je. Tu sebab tu dia lebih tinggi daripada hak kedua. Tu Kerana inilah tatkala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ni seorang wali di kalangan perempuan. Dia hidup zaman Al-Hasanul Basri. Rabi'ah Al-Adawiyah ni pernah dipinang oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Dia pernah minang tapi ditolak oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Al-Adawiyah. Kisah dia panjang lah. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah, sesuatu hari pernah orang tengah dia bagi tahu ada orang lelaki yang soleh nak pinang kamu, nak ke tak? Dia kurang itu lah.
Lepas tu dia tanyalah, siapa yang soleh di kalangan kamu, yang alim di kalangan kamu ni? Dia tanya. Oh, iaitu Al-Hasanul Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri ni tabi'in. Mana guru-guru dia tu sahabat. Dia sempat jumpa sahabat. Dia tabi'in lah. Patut, dan dia ada mazhab sendiri, cuma terkubur kerana tidak dia warisi oleh anak murid dia. Dia mujtahid mutlak tu, Imam Al-Hasan Basri. Cuma dia terkubur lah mazhab dia. Yang tinggal sekarang ni 4 saja. Mazhab Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Jadi Al-Hasan Basri, lepas tu jumpa lah nak pinang Rabi'atul Adawiyah. Dia tanya, dah kenapa kamu ni nak pinang aku? Berang itulah. Tak cakap bahasa Melayu, cakap Sarak lah. Di Basrah. Dia katalah, dengan sebab kamu ni salihah lah, jaga agama lah, cantik lah. Bukan. Rasa dia jawab, Imam Hasan Basri, tak silap saya, dia jawab berkaitan dengan tubuh dia, cuma di mata. Tak silapnya mata, tak silap. Di wajah dia. Apa benda tu yang Hasan Basri yang kata dia suka tu. Tak silap mata, tak silap. Lepas tu Rabi'atul Adawiyah pun ambil satu benda, cocok mata dia, buta. Tu. Ambil cocok dia, cocok mata, buta. Sebab apa dia kata, dah sebab kamu suka hak ni, aku cucuk hak ni. Adakah kamu suka pada aku ataupun tidak? Lepas aku cucuk ni. Ni bukan untuk amal, ni cerita ni. Kang, kau amal pula habis cerita. Mari laki binang kata, saya suka kamu sebab ada tahi lalat. Dia pun cabut tahi lalat tu. Bukan. Kononnya Rabi'atul Adawiyah lah. Alamak, sir. Ni contoh cerita ni. Lah kali Rabi'atul Adawiyah ni tak kahwin. Dia dengan Allah Ta'ala saja ahwal dia. Tak kahwin pas sudah. Sedih lah Al-Hasan Basri tu. Ditolak oleh seorang perempuan yang menjaga agama dan waliyun min awliyaillah. Tu ialah cerita dia. Tu disebut dalam kitab Syarah Uqudul Jaim pada Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Ceritalah ni. Tu. Jadi dia kata, kerana ini tatkala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah, berkata ia Rabi'ah, bagi mereka itu laki-laki, jika tiada cemarnya hati kamu, niscaya tiada mencela kamu akan dunia. Tu. Derek lalu. Jadi ada sekelompok laki-laki yang cela dunia. Apalah harta ni, semua ni tak harta ni tidak menyebabkan kita ni ingat Allah Ta'ala lah. Apa-apalah dia cela harta, dunia, pangkat ke, harta ke, semua dia cela di depan Rabi'atul Adawiyah. Kemudian Rabi'atul Adawiyah pun kata, kalau kamu hatinya tu bersih, tak cemar, niscaya kamu tak akan cela dunia. Sebab dunia tempat untuk kita bercucuk tanam juga ke akhirat tu. Kalau dunia tu habis belaka, semua celaka belaka, habis kita tak payah hidup sudah. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni nak apa kata, hak yang berada pada peringkat zuhud yang ketiga, iaitu suka tidak, benci tidak. Tidak terlalu suka, tidak terlalu benci, neutral saja, kosong, tak ada apa, tak ada terlebih positif mana-mana, tidak terlebih negatif kepada mana-mana pihak. Suka pun tidak, benci pun tidak. Tapi kalau ada dunia depan dia tu, nilai dunia tu ada ke tak ada, sama. Tu intaha, selesai. Intaha tu perkataan Rabi'atul Adawiyah lah. Ni wujud dia sebut intaha ni. Ada seorang kita alih tu je. Lepas tu kalau orang tak belajar, orang pondok macam habis kita. Pondok pondok nak kata apa? Doa itu bukan tu simbol intaha. Habis ucapan dia tu ya. Macam satu lagi lah, disebut hadis contohnya, lepas tu disebut alif hamzah bawah lam kha. Ilah. Ilah tu ila akhirih, sampai habis hadis lah. Dia buat simbol gitu ya. Ini doa habis. Kamu akan dia apa pula dah. Intaha lah, habis cerita. Tu. Dibawa kepada Siti Aisyah. Siti pula. Jadi orang Melayu panggil Siti. Panggil Siti ni kerana seringkasan daripada Sayyidatina. Kalau lelaki CD. Bukan CD tu, CD DVD bukan. Lelaki ni orang panggil CD. CD tu asal pada Sayyidina, penghulu kami. Tu ya. Tu.
Jadi Siti ni asal pada Sayyidatina. Buang banyak tu. Dah lah sin bagi bawah. Lepas tu buang ya yang kedua, jadi Siti tinggal. Jadi dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhumah 100,000 dirham. Banyak tu. 100,000 dirham. Maka tiada liar ia Sayyidatina Aisyah daripada 100,000 dirham. Apa tiada liar? Maknanya dia tak benci 100,000 dia yang dia dapat tu. Tak benci. Tu. Kalau pangkat yang kedua tadi dia benci. Tak suka lah. Pedia harta ni. Dan hati dia tak cenderung pada dunia tersebut. Tapi kalau nombor 3, hati tak cenderung kepada dunia. Tapi kalau ada dunia tu mari, dia tak cela, dia tak gemar. Gitu. Orang nak beri pangkat kepada dia, dia tak cela, dia tak gemar. Itu sebut nombor 3. Mudah nampak tu kalau pangkat. Pangkat tu kita tak minta, tak suka pun dan tak benci pun. Tapi kalau bagi ambil lah tu ya. Dia bagi 100,000 dirham. Dia tak benci, dia tak cela, dia tak suka, tapi biasa ya. Ada 100 dirham, boleh, tak ada masalah. Lepas tu, tetapi membagi-bagi ia Sayyidatina Aisyah akan 100,000 dirham semuanya pada hari itu. Tu. Mana dia bukan yang celak 100,000 dirham tu, dan dia tak suka pun 100,000 dirham tu, tapi macam mana dia buat? Dia dapat, dia beri semua. Tu tanda apa beri semua? Beri semua tanda hati dia tidak ada keruniaan langsung, tak ada kepentingan. Selagi mana dia cukup keperluan dia cukup, 100,000 dirham ni tak ada apa lah. Tak payah ambil, tak apa. Tak ada keperluan. Kalau ada keperluan lagi cerita. Ni tak ada keperluan ni, 100,000 tiba-tiba dapat ni. Dan hati dia memang tidak ada benci dan juga suka kepada 100,000 dirham ni. Dia beri semua. Tak ada keperluan apa beri. Boleh simpan buat apa? Baik beri 100,000 dirham dapat pahala ke akhirat nanti sahab. Maka tiada tu. Pada hari itu tiada ada tinggal di sisi Sayyidatina Aisyah tu sesuatu sikit pun tak tinggal. 100 dirham beri semua. Hebat tu. Ni biasa kita pernah tengok di guru kita yang bangsa Arab. Bangsa Melayu ada juga. Bangsa Melayu ada juga yang kita pernah tengok. Lepas kuliah dia dapat duit lah, dapat PT. Lepas kuliah dapat PT tu, istilah dia panggil maklum. Bahasa Arab panggil maklum. Jangan gini jangan bahasakan gini. Ini duit sedekah lepas kuliah. Jangan. Kalau orang tu orang lain tak terima dah. Orang pula serah sedekah macam aku ni miskin sangat. Perlukan bantuan sangat. Dah. Sama ada hadiah ataupun maklum. Maklum tu apa? Maklum tu asal pun maklum lah. Diketahui, faham-faham, itu lah. Itulah maklum. Harap maklum. Apa dia? Harap faham. Tu apa yang dia beri tu? Lepas kuliah tu? Maklum. Faham sendiri. Itu. Dia tak beri, dia tidak bahasakan dengan sedekah tidak. Jadi dia dapat duit kuliah tu, lepas tu lepas pada tu dia beri ke anak murid dia, belanja makan semua, habis duit tu. Dia habis duit tu, dia tak makan. Kalau yang harap pula yang kita pernah tengok, dia beri duit kepada pelajar. Bukan pelajar beri duit dia. Dia beri duit kepada pelajar supaya belajar. Dia pula beri, bukannya pelajar beri. Kalau sekarang yuran pelajar lah beri ya. Yuran RM100 sebulan, RM50 sebulan. Ada lah. Tu tak salah tu, boleh lah. Tapi itulah nak kata guru yang beri duit kepada dia untuk galak dia belajar. Sehingga Bapa Najib Hafizahullah Ta'ala cerita waktu dia ngaji Mesir dan Syria, dia Tok Guru bagi ataupun orang ramai beri kepada dia sebab tahu dia penuntut ilmu sampai kumpul duit sampai tahap 3 juta. Tu sampai 3 juta hasil daripada orang duk bagi tu. Punya banyak. Di negara Arab memang kita tak kisah lah, memang betul tu. Dia amat mengambil berat terhadap orang yang mengaji agama ni, dia beri. Tu. Dia buat kadang-kadang buat pengumuman. Talibul ilm, talibul syar'i, siapa yang beruntut ilmu syar'i. Beruntut ilmu agama dia bagi gitu lah. Tu. Kita lah orang nak pergi ngaji mana sudah. Dia buat pengumuman tu. Balah lah. Malah lah pergi sikit dah. Zaman Syekh
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari boleh pergi Mekah tu sebab penduduk di kampung dia beri PT. Tu. Bukan dia kerja ke apa, buat part time tu lah. Lepas tu lagi dapat PT cukup, pergi Mekah. Dah tak itu. Sebab kalau dia kerja dah habis masa buang gitu ya. Jadi penduduk kampung harapkan dia pelepas fardu kifayah kampung tu, sebab orang alim kalau ada lepas fardu kifayah selesai. Jadi kita hanya ulur PT je. Kitabnya, perjalanannya, macam-macam nak kena PT ni. Maka dia pun gilah Mekah tu. Hasil daripada orang duk beri sampailah cukup duit pergi Mekah. Tu. Ada yang pergi Mekah sampai Mekah tak ada PT langsung, ada juga. Siapa tu guru tu? Anak murid Padang. Anak murid Padang ni dia nak balik. Sebab apa tak cukup duit? Dia buat part time jual cincin. Jual cincin lebih kurang itu ataupun jahit baju kat Mekah tu. Jual lah kali sampai satu tahap sampai tak ada lah. Tak tahu lah. Memang tak ada duit, memang nak balik. Maka pada guru dia kata, dah haji kat Mekah ni pun dah makan. Mu manusia tak ada makan. Tu. Haji kat Mekah, burung kat Mekah ni bukan minta, bukan cari duit pun, tapi dapat yang makan Allah Ta'ala beri. Mu ni manusia mengaji agama pula, takkan Allah Ta'ala tak beri. Dia buh itu. Maka bila dah buh itu, dia kekal ke Mekah tu, ngaji kali. Sampailah alih, baliklah Kedah. Tu dia nak murid Syekh Qadir Bani Liak tu. Tak ingat nama Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka berkatalah khadimnya khadim Aisyah bagi Aisyah tadi, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atas duit tadi, maka jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atasnya. Dia kata apa tadi? Khadim ni pembantu rumah lah. Khadim ni pembantu rumah. Dia khadam. Khadim dengan khadam sama ya itu. Ya kalau bahasa Arab khadim. Dalam Melayu khadam lah. Sifat. Jadi khadim ni mana pembantu rumah. Dia beza dengan hamba. Kau ngaji bah hamba ni. Penghulu boleh bersetubuh dengan hamba. Hamba bukan orang gaji. Kan kata hamba tu orang gaji kan, belum bersetubuh orang gaji habis kita itu. Dia orang gaji tu khadam lah ataupun khadim dia panggil. Yang hamba sahaya tu baru dia panggil hamba. Tak ada hamba sekarang ni. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.